Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Hampir sebulan kita nak jumpa, bukan pasal apa, kerana aku ingin berehat. Dan seperti mana kamu tahu, SRTV memang jarang untuk cover perlawanan di luar daripada Sabah FC lah. Walau macam pun, itu adalah antara perubahan yang akan aku lakukan untuk tahun 2024 ni. So, itu kita akan cerita untuk di video yang akan datang lah. Tapi ini adalah bila orang recap secara ringkas mengenai cerita semasa yang berlaku di sepanjang tempoh satu bulan ni untuk Sabah FC. Itu sial. Dan juga persediaan untuk perlawanan AFC seterusnya, di mana kita akan menentang tim dari Australia. So, jom kita mulakan. Terlebih dulu guys, aku mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah untuk Harimau Melaya kita dan juga pemain Sabah FC yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Walaupun kita tidak berjaya membawa pulang 3 mata, tapi kita nampaklah perubahan prestasi permainan Sabah FC, permainan Harimau Melaya, di mana tewas 4-0, seterusnya tewas 1-0, dan yang paling tak dijangka akan berlaku adalah berjaya mengikat Korea 3-3 dalam perlawanan tersebut. Sebenarnya kita tahu Korea mempunyai ramai pemain yang beraksi di Liga Eropah, tapi apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain Harimau Melaya cukup membanggakan, dan antara pemain yang diberi pujian dalam sepanjang 3 perlawanan tersebut adalah pemain Sabah FC sendiri, iaitu Stu. Dan memang aku mengiyakan jugalah, dia adalah merupakan satu pemain individu yang cukup berani untuk memberi saingan kepada pemain-pemain yang mempunyai level dan kedudukan di ranking FIFA yang cukup berbeza pada perlawanan tersebut. So, again, tahniah untuk Malaysia dan tahniah untuk Sabah FC. So, bagi untuk cerita Sabah FC lagi sekali lebih kurang macam tu lah. Aku tersasul-sasul, sorry, minta maaf. Dan untuk berita-berita lain ingin aku kongsikan kepada anda semua, salah satunya adalah perubahan management untuk Sabah FC. Telah diumumkan siapa CEO Sabah FC yang terbaru. Adalah merupakan, aku tak kenal lah juga, mungkin anda di luar sana kenal beliau ni, dan aku mengharapkan apa yang telah diberikan pada tempoh 2 musim lepas tersebut boleh dikekalkan ataupun diperbaiki lagi untuk saingan Liga Super 2024 dan musim seterusnya, sekiranya beliau terus kekal bersama Sabah FC lah. Dan untuk pemain-pemain Sabah FC pula guys, satu berita yang cukup menggembirakan dan aku sendiri tak akan sangka, kerana pada sebelum ni beliau dikaitkan untuk beraksi dengan klub Liga M3. Tapi apa yang berlaku sekarang, ini pun aku yakin oleh kerana manajemen yang baru, beberapa muka baru, bakat-bakat tempatan baru telah dibawa masuk ke dalam Sabah FC, baik dari segi player ataupun di bahagian kejurulatihan. Tapi yang paling utama sini adalah Rozaimi telah dipanggil kembali dan telah diberikan kontrak untuk beraksi bersama Sabah FC bagi tahun 2024. Ramai yang gembira, aku pun tumpang gembira, tapi di samping itu ramai juga yang macam risau, kerana ramai mengatakan yang kualiti seperti mana yang ditampilkan oleh beliau pada sebelum ni, sebelum berlakunya kecederaan tersebut, tidak sama, selepas kejadian tersebut tidak sama seperti mana yang beliau miliki sebelum ni. Tapi itu masih awal untuk kita mencari jawapan dia. Kita tunggu saingan Liga Super 2023 dan kita mengharapkan Rozaimi boleh berada di tahap yang sebaiknya untuk beraksi di dalam kesebelasan utama Sabah FC dan memberi saingan kepada tim-tim yang lain. Seterusnya guys, adalah Rizal Ghazali. So, ini adalah merupakan satu benda yang mengejutkan juga, tapi tidak dinafikan, kerana kita tahu Kedah sekarang ini telah disenaraikan antara salah satu pasukan yang mempunyai tunggakan gaji. So, ada mengatakan bahawa kemungkinan besar Rizal Ghazali akan kembali ke Sabah FC kerana Kedah FC mempunyai masalah kewangan lah. So, untuk mengikat kontrak, bersetuju dengan berapa yang Rizal Ghazali inginkan untuk mendapatkan khidmat beliau, mungkin menjadi masalah untuk Kedah. Dan adakah Sabah FC ingin menggunakan kembali khidmat Rizal Ghazali yang telah beraksi 2 musim bersama Sabah FC dengan jayanya untuk diteruskan pada musim ke 2024 ni, dan aku rasakan itu merupakan satu wise decision lah untuk Sabah FC untuk mengikat kembali beliau beraksi di bahagian posisi beliau yang di mana sekarang ni sekiranya beliau tidak ada satu pemain pun yang boleh menyaingi credibility beliau, lebih kurang macam tu. So,
Ya ataupun tidak masih lagi menjadi persoalan, tapi kalau untuk aku personally, aku rasa memang patut untuk kita meneruskan Himak Rizal Ghazali bersama Sabah FC. Dan seterusnya adalah rumours untuk mendapatkan kemasukan dua pemain bersama Sabah FC, kerana dikatakan kedua pemain ni tidak mempunyai sebarang kontrak sudah untuk kelab terdahulu beliau, tapi salah seorang ni macam aku rasa kembali bersama JDT, iaitu pemain midfield mereka yang memang kita semua sakit hati dengan dia ni, iaitu Leandro. Pada mulanya beliau tidak diberi kontrak bersama JDT dan kuat rumus mengatakan yang beliau akan bersama Sabah FC. Ini lebih kepada hasil daripada bacaan aku lah di ruang komentar di artikel tersebut. Ramai yang tak bersetuju sebenarnya oleh kerana apa yang telah beliau lakukan kepada kita pada sebelum ni. Dan aku ada juga terbaca artikel yang beliau telah menandatangani kontrak kembali bersama JDT. Tapi itu sah ataupun tidak aku tak pasti. Dan satu lagi individu adalah Brandon Gunn, guys. Ini pun kuat juga rumus dia yang mengatakan beliau akan kembali bersama Sabah FC, tapi ada juga rumus mengatakan yang beliau akan beraksi di Liga Australia. Walaupun ada sudah macam beberapa individu mengesahkan beliau akan kembali bersama Sabah FC, tapi OKS sendiri telah mengeluarkan statement yang tidak ada sebarang perbincangan dilakukan maupun di antara Sabah FC dan juga Selangor ataupun Sabah FC dengan Brandon Gunn sendiri. So status ni agak 50-50. Pasal again mungkin tidak ingin membuat kecoh terlebih dahulu. Sabah FC tidak ingin membuat kecoh terlebih dahulu, dan perbincangan persetujuan masih dilakukan di belakang tabir. Mungkin itu yang berlaku sekarang. Tapi again, untuk aku, Brandon Gunn bersama Sabah FC adalah merupakan satu benda yang tidak perlu dilakukan, tapi sekiranya ingin membawa masuk beliau sebagai pengalaman yang beliau miliki untuk membantu skuad Sabah FC, membantu anak-anak muda Sabah FC, is a good idea lah. Tapi untuk keperluan kesebesaran utama, bagi aku tidak nampak sangat keperluan Brandon Gunn untuk berada di Sabah FC. Dan bagi saingan yang akan datang pula, guys, tahun 2024 ni, again, benda ni pun banyak juga persoalan tentang Stu, tentang Daniel Ting, lepas tu beberapa pemain seperti Sadil juga terlibat dalam rumus-rumus yang akan meninggalkan Sabah FC. Tapi sekarang mereka telah kembali di Sabah dan telah kembali training bersama skuad Sabah FC. So itu merupakan satu benda yang kita sama-sama boleh menarik nafas lega lah, kerana again, kebanyakan kesebesaran utama telah pun berada di Sabah FC, telah pun training, dan muka-muka yang lain pun ada juga di sepanjang training tersebut. So menunjukkan di sini Kim Sui masih lagi memberi kepercayaan kepada apa yang kita miliki pada season-season sebelum ni, dan juga akan masuk lagi beberapa wajah-wajah baru, itu anak-anak jati Sabah, ke dalam senarai skuad Sabah FC. Dan satu yang pasti sini adalah Rozaimi sudah salah. So belum ada apa-apa berita lagi kemasukan pemain luar. Maksud aku import player, kita sudah bercerita tentang local player Brandon Gunn, tapi untuk import player pula tidak ada sebarang rumus lagi lah yang mengaitkan Sabah FC dengan mana-mana player yang ingin dimasukkan ke dalam skuad Sabah FC. Kerana kita tahu skuad kuantiti pemain import untuk semua pasukan di saingan Liga Super ni telah dinaikkan, especially untuk pasukan yang beraksi di saingan Asia lah. Dan ada juga desas-desus mengatakan Kedah dan Sabah akan beraksi di saingan Asia lagi, kerana ada satu lagi persaingan yang akan dibentukkan oleh pihak penganjur, tapi itu pun masih lagi rumus sebenarnya. So kita belum pasti untuk benda tu. Dan seterusnya, guys, perlawanan yang akan berlaku tidak lama lagi pada 13 hari bulan ni, di mana Sabah, pemain Sabah FC, kalau aku tak silap, sudah pun berangkat ke Australia untuk ke perlawanan yang seterusnya bagi mendapat tiket ke saingan seterusnya, persaingan AFC ni. So menentang mereka kata bukanlah satu kerja yang mudah. Mereka ni lah merupakan powerhouse lah di saingan Liga Australia, Liga tempatan mereka sendiri. Dan kita tahu Australia pun adalah merupakan tim yang direcognize juga lah, kerana mereka pun telah beraksi di Piala Dunia juga. So adakah kita akan berjaya meneruskan misi kita di saingan AFC? Bagi aku bukan satu tugas yang mudah.
apa-apa result yang bakal kita miliki untuk perlawanan ni aku terima, tapi again aku still mengharapkan kemenangan untuk Sabah FC bagi saingan ni. So okay guys, aku sudah kongsikan beberapa isu isu-isu yang diperbincangkan dan juga beberapa update terkini mengenai Sabah FC. So aku ingin mendengar pendapat kamu juga mengenai benda-benda yang sudah aku sentuh tu, dan aku ingin mendengar perkongsian kamu juga sekiranya ada beberapa benda lain lagi yang aku tertinggal daripada apa yang news-news Sabah FC di sepanjang 1 bulan aku tidak mengulurkan sebarang video ni. Sila tekannya di ruang komentar di bawah, dan insyaAllah kita akan bertemu di video seterusnya untuk persiapan persaingan AFC pula. Assalamualaikum guys.